Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Tazkirah Anak Muda. Ketika mana kita mencari-cari ikon anak muda, bagaimana anak muda yang kita harapkan, anak muda yang diharapkan oleh Nabi SAW yang disebutkan sebagai salah satu daripada mereka yang mendapat naungan pada hari akhirat, ketika mana tiada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi program kita Tazkirah Anak Muda, program baru untuk mencongkel bakat-bakat anak muda kita berdakwah dengan gaya santai anak muda, biar mereka ni dapat berdakwah dengan cara mereka sendiri, cara yang boleh diterima pula oleh rakan-rakan anak muda yang lain. Dan mudah-mudahan rancangan kita akan menjadi platform untuk kita mendengar pula suara hati anak muda sendiri, dari anak muda untuk anak muda juga. Jadi daripada berpuluh-puluh penyertaan, ramai sebenarnya yang ada menyertai Tazkirah Anak Muda ni, daripada banyak-banyak tu kita telah saring sampailah kita dapat 9 peserta dengan 9 video yang Masya Allah memang hebat-hebat. Daripada 9 video tersebut, kita akan pilih 3 orang peserta, 3 video yang akan layak ke final. Dan finalis kita berupaya untuk memenangi wang sebanyak ataupun berjumlah RM1,500. Bukan sikit tu. Dahlah dapat pahala menyertai, dapat memberikan dakwah kepada anak muda, dapat pula insya-Allah mereka yang berjaya mengumpul wang sebanyak jumlahnya RM1,500. Jadi apa kata? Kita mahu saksikan dahulu video yang pertama daripada peserta yang pertama. Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kalau hampa tengok kat luar sana, berapa ramai dah kan yang duk kahwin online ni. Tapi ada segelintir lagi manusia yang masih was-was dan takut kalau nikah online ni tak sah. Sampai ada yang kata nikah online ni haram. Lepas tu duk petikai pula dah macam mana mufti-mufti dan ahli fiqah ni buat hukum. Oleh itu, pada hari ini Ana nak kongsikan dengan hampa semua mengenai tajuk nikah online. Okey, baik, kita nak mula dah. Bismillah, let's go. Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Malaysia bagi Hal Ehwal Agama Islam telah membincangkan mengenai hukum nikah online. Dan perbincangan tersebut telah membuat keputusan bahawa nikah online ni adalah nanti saat kalau bagi tahulah. Tak cukup durasi video ni 3 minit, betul tak? Okey, baik. First kali Ana nak beritahu. Setelah mufti-mufti dan ahli fiqah ni meneliti keterangan yang dikemukakan sewaktu muzakarah sedang dijalankan. Muzakarah menegaskan bahawa para fuqaha bersepakat bagi memastikan akad nikah itu sah, hendaklah dilakukan dalam satu majlis ataupun dikenali sebagai ittihad majlis, supaya semua yang terlibat seperti pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali dan 2 orang saksi perlu ada semasa pelaksanaan ijab qabul itu berlaku. Sehubungan itu, memandangkan akad nikah online ini memenuhi syarat ittihad majlis kerana ia dikelaskan dalam ittihad al-majazi, maka muzakarah telah bersepakat bahawa nikah online ini adalah harus dengan syarat hendaklah majlis ini dilakukan dalam keadaan yakin dan tidak ada unsur penipuan atau dikenali sebagai gharar. Cukup semua rukun dan syarat-syarat sah nikah menurut hukum syarak. Mestilah kedua-dua pasangan mempunyai halangan untuk melakukan akad nikah di tempat yang ditentukan, ataupun sukar bagi kedua-dua belah pihak berada dalam satu majlis yang sama disebabkan oleh sakit, bencana alam, wabak, contohnya virus corona dan banyak lagi. Main dulu tak, Anda tak ingat lah, tapi adalah hamba Allah seorang ni, dia PM Ana, dia tanya kat Ana, kalau waktu tengah akad kan, tengok video tut ada bunyi tut dia tu, maksud dia video lag lah, sah ke tak akad tu? Jawapan dia tak sah. Kerana apa? Kerana akad itu tidak berada dalam satu majlis. So, apa yang kita perlu buat? Hendaklah kita tunggu sehingga line menjadi okey semula, tu je. Persoalan kedua, boleh tak kalau pasangan tu dia nak call je? Tak mau video call, tak mau bagi nampak muka je tu. Time tu lah dia boleh malu pula. So, boleh tak kalau dia nak call je? Jawapan dia tak sah. Sebab apa? Sebab ia kembali kepada syarat akad nikah online tadi, iaitu takut-takut ada unsur gharar sewaktu akad nikah sedang berlangsung. Okey, baik, setakat itu sahaja perkongsian kita untuk hari ini. Wassalam. Rojan out. Bye-bye.
Terima kasih kepada adik Muhammad Arif Fikri. Tahniah kerana menghasilkan video yang menghiburkan kita juga dan sangat laju dia punya pace dia. Masya Allah. Serta maklumatnya juga sangat-sangat lengkap. Kalau Ustaz boleh komen sedikit, apa yang beliau sampaikan lebih berbentuk hukum hakam berbanding dengan tazkirah untuk mendidik masyarakat bagaimana untuk mematuhi peraturan contohnya, ataupun mungkin boleh dididik bagaimana patut kita mendengar kepada mereka yang berautoriti. Itu contoh, maknanya kepada mereka yang nak kahwin tu apa yang patut mereka lakukan kan, dan syarat-syaratnya, bukan semata-mata hukum hakam yang telah dikeluarkan pun oleh Muzakarah Fatwa. Apa pun tahniah kerana ada kreativiti, ada penyampaian yang bagus, ada mood yang sangat baik untuk menyampaikan. Mudah-mudahan dapat meneruskan insya-Allah memberi tazkirah kepada anak muda yang lain. Jadi insya-Allah kita tengok pula ataupun kita tonton video yang kedua daripada peserta kita yang kedua insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi atau menunjuk. Jadi, sekarang ni kalau kita bagi sedekah ke orang lain, patut atau tak kita tayangkan kepada masyarakat yang lain. Tapi sebelum tu kita kena fahamkan konsep sedekah ni apa. Sedekah ni bila kita bagi satu pemberian kepada orang lain dan kita tak harapkan apa pun balasan. Tetapi yang jadi isunya sekarang, bila ada orang nak muat naik sedekahnya kepada masyarakat, kemudian ada pula golongan, golongan ni ialah golongan yang riak. Tapi sebelum tu kita kena fahamkan diri kita, riak ni apa sebenarnya? Kata Imam Ghazali, riak ini mencari kedudukan pada hati manusia dengan mempamerkan kebaikan pada dirinya. Contohnya, seorang yang solat, kemudian dia mengharapkan orang lain untuk tengok dia solat. Tapi kita kena ingat, layakkah kita sebagai seorang netizen untuk mempersoalkan niat orang lain? Ada orang, dia tertanya-tanya, kenapa awak masuk Facebook yang awak ni bersedekah? Dia kata, saya harapkan setiap kali saya bersedekah, ada orang yang terbuka hati. Oh, kita ni kena tolong orang sebenarnya. Jadi kita tak boleh nak sentiasa buruk sangka dengan orang lain. Qala Allah Ta'ala, إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Diceritakan oleh seorang ahli mufassir, Syekh Al-Marawi, jika seseorang itu hendak bersedekah, maka lebih baik kepadanya untuk menunjukkan sedekahnya itu supaya menjadi teladan kepada orang lain. Jika dia hendak bersedekah kepada orang miskin, maka terbaik baginya untuk menyembunyikannya kerana takut berlaku riak. Jadi, kita nak tunjuk ke orang lain apabila kita sedekah ni, dan kita boleh nak sembunyikan, tapi bukan semata-mata kerana mendapat pujian manusia. Saya bawakan satu analogi. Kalau kita lah nak makan keropok, terpulang kat kita lah. Kita nak makan depan orang lain ke, kita nak makan senyap-senyap. Tapi ada orang, dia nak makan depan orang lain. Dia tahu bila dia makan depan orang lain, dia kena bagi orang lain rasa. Begitu juga konsep orang yang bersedekah ni. Kalau kita nak bersedekah, tak nak orang lain tengok, tak apa, kita bersedekah. Tapi kalau kita bersedekah, kita dengan niat kita nak orang lain jadikan teladan, kita niatkan hanya kerana Allah SWT. Jadi kita sebagai seorang netizen, kita tak layak untuk menghukum mana-mana pihak yang berlaku riak. Sebab kita tak pegang hati mereka, Allah yang pegang hati mereka. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, terima kasih pada adik Nurul Syazwani yang memberikan kita sedikit tazkirah kan untuk pasal bersedekah dan sebagainya tu. Siap ada macam tu kan. Ada cara dia sendiri, ada trademark dia sendiri, masya-Allah. Itu antara perkara yang baik sebenarnya. Bila kita bagi tazkirah memang ada identiti. Dan ada identiti pada adik Nurul Syazwani. Kalau Ustaz boleh komen sedikit pun, mungkin lebih kepada Ustaz tak berapa nampak sebenarnya kaitan dengan makan keropok tu sebenarnya. Makan keropok dengan sedekah tu macam agak lari sikit contoh tu. Dan juga mungkin perlu ditekankan juga bahawasanya bersedekah dengan cara yang tersembunyi itu memang lebih baik. Lebih-lebih lagi kepada orang fakir dan miskin. Mungkin tekanan ataupun penekanan kepada sudut yang itu sangat-sangat diperlukan dalam masyarakat kita. Jadi apa pun, tahniah
Dan mudah-mudahan dapat terus memberikan video-video yang lebih baik lagi. Seterusnya kita akan tonton pula video dari peserta kita yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teringat anak akan satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-92 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang bermaksud tidak akan Allah Subhanahu wa taala kira sebagai kebaikan sehingga seseorang itu memberikan apa yang mereka cintai. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala nak memberitahu kepada kita bahawa amalan sedekah merupakan amalan yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini banyak pihak yang suka untuk mengotakan pandangan mereka dengan sendiri. Antaranya ialah sedekah kalau ditunjukkan kepada orang ramai itu sudah jadi riak. Jadi bila riak, baik tak payah sedekah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam suratul Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tubdus sadaqati fa ni'mahi, yang bermaksud jika seseorang itu bersedekah secara terang-terang, maka itu adalah lebih baik daripada mereka. Jadi tidak salah sekiranya kita melakukan sedekah secara terang-terangan. Untuk pihak yang suka mengatakan apabila nampak sahaja orang bersedekah secara berterang-terang, mereka mengatakan riak. Jadi sebenarnya sifat-sifat seperti ujub, riak, takabur, ikhlas, itu semua merupakan sifat hati. Jadi Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang mengetahui apa yang terkandung di dalam hati-hati hamba-Nya. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang mengetahui apa yang mata-mata kamu khianati dan apa yang terkandung di dalam hati-hati kamu. Maka kesimpulan yang ana boleh simpulkan di dalam perkongsian sebentar tadi ialah apabila kita nampak orang melakukan kebaikan, maka pandanglah dengan pandangan rahmat. Kerana apa? Kerana hati yang baik akan memandang satu kebaikan dengan 1000 kebaikan yang lain. Dan hati yang telah dikotori dengan titik-titik hitam, maka banyak mana pun kebaikan yang dia nampak, dia akan pandang dengan pandangan yang negatif. Oleh itu, fikir molek-molek biar hidup sentiasa terbaik. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada adik Muhammad Al-Fatih Muhyiddin. Masya-Allah. Ada siap sound effect bunyi ayam. Masya-Allah, dan background juga yang sangat ceria, maknanya nampak di luar kan. Cantik, masya-Allah. Berikan kita penerangan dengan patah-patah perkataannya juga begitu jelas apa yang disebutkan, masya-Allah. Kalau Ustaz boleh komen sedikit pun, komen yang agak besar sebenarnya adalah ayat Al-Quran. Apabila dibaca, pastikan ayat tersebut betul, kan. Adik Muhammad Al-Fatih baca tadi suara sedap, masya-Allah, tajwidnya pun bagus. Tapi bila dibaca ayat yang berikutnya, ayat tersebut ada kesilapan yang sangat besar. Yang keduanya adalah terjemahan kepada ayat yang dibaca. Terjemahan juga tak kena dengan ayat yang dibaca. Okey. Jadi akhir sekali kesimpulannya berubahlah bila terjemahan tak kena dengan ayat yang dibaca. Jadi apa pun itu adalah satu perkara yang sangat penting bagi pentazkirah. Perlu study betul-betul, hafalkan betul-betul ayat. Kalau tak hafal ayat tak apa, pegang. Tengok supaya tak tersilap kita dalam membaca kalam-kalam Allah Ta'ala. Apapun, adik Muhammad Fatih ada bakat sebenarnya dan ada keberanian, ada kreativiti. Mudah-mudahan dapat diteruskan tazkirah-tazkirah yang berikutnya, insya-Allah. Jangan lupa untuk kongsikan episod kita kali ini, sebarkan seantero alam supaya ramai akan dapat sama-sama menyaksikan tazkirah anak muda. Dan nantikan episod yang berikutnya di mana kita akan menyaksikan lagi peserta-peserta kita dengan bakat-bakat mereka serta ilmu mereka menyampaikan tazkirah kepada anak muda. Jadi nantikan
Tazkirah anak muda pemacu ummah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.